Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nurel Akidah Abdul Razak. Antara paparan menarik BIS Selatan untuk minggu ini, Sultan Ibrahim titah rang undang-undang LPSJ dikaji semula. Kerajaan negeri perlu bijak urus sektor pembangunan. Penurunan harga minyak mentah dunia tidak beri kesan pada jumlah dagangan negara. Rundingan Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik TPP diteruskan. Dan akhir sekali, JSIC peruntuk RM1.5 juta tingkat perkhidmatan PBT di Pasir Gudang. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan berangkat merasmikan pembukaan penggal persidangan ketiga Dewan Negeri Johor DUN yang ke-13. Dalam majlis tersebut, baginda bertitah agar rang Undang-Undang Lembaga Perumahan dan Hartanah Johor LPSJ dikaji semula dan dipinda agar selaras dengan enakmen yang berkuat kuasa di negeri ini. Sebagai contoh, saya tidak setuju dengan rang Undang-Undang Lembaga Perumahan dan Hartanah Johor yang telah diluluskan oleh Dewan Negeri pada hari persidangan yang lalu. Ini kerana ianya telah dipinda mengikut desakan orang luar yang cetek akal dan tidak faham mengenai kuasa raja di dalam undang-undang tubuh kerajaan. Baginda berkata demikian sewaktu bertitah merasmikan persidangan tersebut yang diadakan di bangunan Sultan Ibrahim Johor Bahru. Menurut baginda lagi, sekiranya rang undang-undang itu diluluskan, ianya tidak akan selaras dengan enakmen-enakmen lain yang telah diguna pakai sebelum ini tanpa masalah seperti enakmen Perbadanan Johor 1968. Persidangan DUN pada 9 Jun tahun lepas telah meluluskan enakmen LPSJ yang bertujuan menjadi panduan pembangunan sektor perumahan dan hartanah negeri. Titah baginda lagi, kerajaan negeri perlu sentiasa merancang dengan teliti serta perlu menyediakan satu pelan pembangunan yang menyeluruh dan sesuai agar selaras dengan perubahan ekonomi dan kehendak masyarakat. Kerajaan negeri harus belajar daripada sejarah lalu yang mana recession akan berlaku setiap 10 tahun dan perlu bersiap sedia jika ianya berlaku lagi. Kita tidak boleh berbelanja sesuka hati. Kita tidak boleh berbelanja sesuka hati kerana kita harus bersedia untuk berhadapan dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu pada masa yang akan datang. Lihatlah sahaja di dalam bandar Johor Bahru. Masih terdapat beberapa bangunan tinggi yang terbiar seperti Pacific Mall, Lot 1 dan Kemayan City akibat daripada perancangan yang lemah dan kesan daripada krisis keuangan tahun 1967 dan 80. Baginda turut menyokong visi Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin untuk menjadikan Johor kuasa ekonomi baru dan visi tersebut mampu mengembalikan sejarah kegemilangan Johor sejak 100 tahun lalu. Sementara itu, Sultan Ibrahim turut mengingatkan kerajaan negeri haruslah bijak dalam menguruskan sektor pembangunan hartanah untuk mengimbangi permintaan dan penawaran. Menurut baginda lagi, pelabur dan pemaju hartanah pastinya akan menjalankan kajian yang mendalam sebelum merancang sesuatu pembangunan dan mereka amat sensitif dengan dasar atau prosedur kerajaan yang sering berubah dan tidak konsisten. Oleh itu, suka saya ingatkan kerajaan supaya lebih berhati-hati sebelum menetapkan sesuatu dasar atau peraturan, dan setiap keputusan yang telah dibuat mestilah dimaklumkan kepada umum dengan segera supaya tidak timbul keliruan atau salah faham yang akan merosakkan pasaran hartanah. Kerajaan juga haruslah berbincang dan mendapatkan pandangan daripada Persatuan Pemaju Hartanah yang terlibat dengan dasar
yang akan dikuatkuasakan supaya kepentingan semua pihak akan dijaga. Negeri Johor telah menjadi satu tempat pelaburan hartanah yang utama di Malaysia kerana kedudukan yang strategik. Justru memerlukan dasar pelaburan dan pembangunan yang konsisten dan mesra pelabur untuk mengekalkan kepercayaan pelabur. Baginda turut memberi penekanan terhadap pelaksanaan projek-projek infrastruktur asas yang menjadi pemangkin kepada pelaburan hartanah seperti projek kereta api laju Johor Bahru Kuala Lumpur dan Rapid Transit System ke Singapura. Dalam pada itu, baginda mencadangkan kerajaan negeri agar memperbanyakkan lagi skim rumah sewa beli untuk membantu golongan pendapatan rendah memiliki rumah. Di samping permintaan daripada pembeli tempatan, kita juga mengharapkan permintaan daripada pembeli warga asing untuk membantu pertumbuhan sektor hartanah negeri kita. Oleh itu, kerajaan harus segera mewujudkan dasar bagi zon antarabangsa untuk mengancakkan pelaburan asing dan bagi mengimbangi harga rumah untuk penduduk tempatan. Titah baginda lagi, kerajaan negeri mestilah bertindak tegas terhadap pemaju perumahan yang mengelak dari membina rumah kos rendah atau sedana rendah sebagaimana yang telah ditetapkan. Keluasan Tanah Rizab Melayu Johor meningkat kepada 554,920 hektar dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini berbanding 432,157 hektar pada akhir tahun lepas. Demikian menurut Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin. Beliau berkata kesungguhan kerajaan negeri dalam meningkatkan peratusan Tanah Rizab Melayu itu merupakan antara langkah diambil bagi mengawal pemilikan hartanah oleh warga asing di negeri ini. Keluasan Tanah Rizab Melayu menyaksikan peningkatan daripada 22.8% tahun lepas kepada 29.2% daripada keluasan negeri Johor sehingga 30 April tahun ini. Beliau berkata di negeri ini pemilikan hartanah masih lagi milik mutlak rakyat Johor dan sehubungan itu beliau ingin menyatakan persepsi pemilikan hartanah asing yang di luar kawalan di negeri adalah tidak benar sama sekali selagi Kerajaan Barisan Nasional BN mempertahankannya. Katanya kerajaan negeri sentiasa mengambil langkah sistematik dalam mengawal jumlah pemilikan hartanah oleh warga asing di Johor dan tidak menafikan ada pihak yang cuba menakutkan rakyat dengan persepsi yang salah. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Wakil BN Rengit Ayub Jamil dan Wakil BN Semarang Datuk Samsul Bari Jamali pada persidangan Dewan Undangan Negeri Johor. Untuk paparan B selatan seterusnya, kita akan kembali lagi selepas ini. Kita kembali lagi. Jumlah dagangan negara tahun ini tidak mengalami kesan yang besar meskipun penurunan harga minyak mentah dunia, ekoran Malaysia tidak terlalu bergantung kepada ekspor produk petroleum. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Engineer Hamim Samudi berkata kepelbagaian serta peningkatan hasil ekspor produk lain telah membantu mengekalkan momentum perdagangan sedia ada. Petroleum product affected dengan sebab harga yang menurun. Tapi pendekatan Majlis Ekspor adalah untuk mengekspor lebih banyak produk lain sebagai ganti atau tukar buat. Walau bagaimanapun, kalau kita tengok trend harga petroleum sekarang, harga minyak mentah sekarang ke arah stable. Ada peningkatan yang agak ketara sejak akhir ini. Jelas beliau, permintaan hasil import dari negara-negara ASEAN turut membantu meningkatkan jumlah dagangan negara. Beliau berkata kepada media selepas merasmikan program Exporters Forum 2015 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor Bahru.
Jumlah ekspor mencatatkan RM766.13 bilion pada tahun 2014 dengan dua penyumbang terbesar iaitu produk elektrik dan elektronik (E&E) dan produk petroleum, masing-masing menyumbang RM256.145 bilion dan RM70.356 bilion. Sementara itu, jumlah perdagangan negara pada tahun lalu turut meningkat kepada RM1.45 trilion berbanding tahun 2013 sebanyak RM1.37 trilion. Dalam pada itu, Datuk Hamim berkata dengan penubuhan Majlis Eksport Negara NEC pada tahun lalu yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, sedikit sebanyak telah membantu dalam strategi perdagangan negara. Terdahulu dalam ucapannya, beliau memaklumkan NEC merupakan pelan tindakan komprehensif untuk meningkatkan ekspor negara di tengah-tengah ketidaktentuan pasaran global. Ia berfungsi meningkatkan ekspor melalui antara lain penyediaan fasilitasi yang lebih baik, prosedur dan peraturan yang lebih telus sekaligus membantu pertumbuhan ekonomi negara. Program Exporters Forum 2015, Anjuran Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRED), dihadiri kira-kira 320 usahawan tempatan itu dilihat sebagai salah satu usaha kerajaan menggalakkan syarikat tempatan mengembangkan perniagaan ke peringkat antarabangsa. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Dato' Insinyur Hamim berkata, rundingan Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik (TPP) antara 12 negara akan tetap diteruskan walaupun negara Amerika Syarikat masih belum mendapat sokongan daripada Senat untuk meneruskan rundingan bagi memuktamadkan perjanjian itu. Menurut beliau, kelewatan itu disebabkan oleh setiap negara yang berunding mempunyai isu tersendiri yang ingin dipertahankan. Of course, semua negara ada isu mereka sendiri. Semua itu is normal. Semua negara ada isu mereka sendiri. Negara-negara di kalangan TPA negotiation ni, jangan sebut TPA agree, no, masih peringkat perbincangan, masih peringkat perundingan, ada isu masing-masing. Beliau berkata demikian bagi mengulas mengenai laporan terbaru mengenai Amerika Syarikat yang masih gagal mendapatkan sokongan daripada Senat untuk meneruskan rundingan bagi memuktamadkan TPP. Menurut laporan sebelum ini, masa depan TPP mungkin terjejas setelah Presiden Barack Obama gagal mendapat sokongan Senat untuk mengadakan perdebatan penuh dan mengundi di Kongres. Berikutan itu, ia boleh membawa kepada ketidaktentuan, terutamanya dengan menteri-menteri TPP dijangka bertemu di Guam bermula 26 Mei ini dengan jangkaan dapat memuktamadkan rundingan. Tambah Dato' Hamim, sehingga kini pendirian Malaysia masih kekal dan sebarang keputusan hanya akan diputuskan oleh Kabinet. So, Malaysia setakat ini masih kekal dengan term yang kita perjuangkan. Soal kepentingan Bumi Putra, soal kepentingan SME, soal tobacco, soal ubat-ubatan, harga ubat, salah yang berkaitan dengan patent dan lain-lain berkaitan. Dan perunding-perunding kita membawa mandat tersebut dalam setiap perundingan dan tidak ada satu keputusan yang dibuat tanpa kelulusan Kabinet. Pada awal bulan lalu, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata, Malaysia akan membuat keputusan mengenai penyertaannya dalam TPP pada suku ketiga tahun ini selepas semua perbincangan selesai. Proses rundingan TPP yang telah berlangsung selama 5 tahun dijangka ditamatkan perbincangan menjelang separuh pertama 2015. Kerajaan Negeri Johor melalui Iskandar Malaysia mengenal pasti kawasan Pasir Gudang berpotensi membawa masuk projek utama yang mampu merancakkan lagi ekonomi di kawasan berkenaan. Menurut Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin, Pusat Pelaburan Negeri Johor JSIC juga telah memperuntukkan sebanyak RM1.5 juta bagi meningkatkan perkhidmatan pihak berkuasa tempatan PBT di kawasan perindustrian Pasir Gudang. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Abdul Latif Bandi. Sedari dengan itu, kita juga menyaksikan kemasukan pelbagai pelabur dalam pelbagai bidang ke Pasir Gudang. Oleh itu, bagi pastikan pelabur-pelabur terus melabur di sini,
Beberapa pendekatan telah ditetapkan oleh kajian negeri, termasuk Pusat Pelaburan Negeri Johor JSIC dibutuhkan sebanyak 1.5 juta sebagai pemudah cara kepada pelabur mewujudkan pelbagai kaedah bagi meningkatkan perkhidmatan pihak berkuasa tempatan di kawasan industri, penjejaan infrastruktur jalur lebar berkelajuan tinggi. Terdahulu, Datuk Abdul Latif Bandi merasmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2014 dan pelancaran Pelan Strategik MPPG 2015-2020 di Hotel Selesa, Pasir Gudang. Pada majlis itu turut disampaikan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang MPPG kepada pekerja dan pegawai yang terpilih. Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tersebut diadakan sebagai menghargai sumbangan warga kerja MPPG yang memberikan perkhidmatan cemerlang sepanjang tahun 2014. Seramai 65 orang daripada 339 warga kerja MPPG telah dipilih bagi menerima anugerah, iaitu 26 orang menerima anugerah perkhidmatan cemerlang dan 39 orang menerima sijil penghargaan. Sekian sahaja paparan BIS Selatan untuk minggu ini. Sebarang maklum balas atau cadangan boleh emailkan ke bis@tvselatan.com.my. Salam takzim.